Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, dan kita telah tiba pada siri yang ke-48. Masih lagi hadis-hadis berkenaan tentang Kitabul Iman, dan secara pecahan tajuk kita dah mula masuk pada tajuk yang ke-76 daripada Kitabul Iman, iaitu berkenaan tentang doain Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummati, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendoakan umat baginda, wa bukaihi, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis untuk umat baginda, syafaqatan alaihim, kerana kasih dan sayangnya baginda terhadap umat baginda. Maka kita dah mula masuk hadis yang ke-500 secara keseluruhan. Maka kali ini dibawakan satu hadis berkenaan tentang bagaimana Nabi mendoakan umat baginda dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis untuk umat baginda kerana kasih dan sayang terhadap mereka. Baca riwayat yang ke-500 terus. Maka daripada sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qaul Allah taala, telah membaca firman Allah taala yang menceritakan tentang kata-kata Nabi Ibrahim. Maka apakah Nabi Ibrahim telah berkata berkenaan tentang kaumnya? Nabi Ibrahim telah berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, innahunna, sesungguhnya berhala-berhala ini, adlalna, telah menyesatkan, kathiran minan nas, kebanyakan daripada manusia. Maka Nabi Ibrahim akhirnya berkata, faman tabi'ani, maka barang siapa yang mengikuti aku, fa innahu minni, maka sesungguhnya orang tersebut adalah sebahagian daripadaku. Waman asani, dan barang siapa yang tidak mengikutiku, menderhakai dan tidak mengikutiku, wa man asani fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya dikau maha pengampun, maha pengasih dan maha penyayang. Dan Nabi SAW juga membaca firman Allah tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Isa berkata kepada Allah tentang umatnya. Kata Nabi Isa, Allah ceritakan dalam Al-Quran dalam suratul Maidah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, iaitu umat Nabi Isa, maka tidak ada yang akan menghalangmu, kerana sesungguhnya mereka itu adalah hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, namun jika dikau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya dikau adalah Al-Aziz, maha perkasa, Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Maka Nabi SAW bila telah membaca ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kata-kata Nabi Ibrahim dan Nabi Isa berkenaan kaum mereka, maka kata perawi, farafa'a yadai, Nabi SAW telah mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, Allahumma ummati ummati, ya Allah, peliharalah umatku, peliharalah umatku. Wabaka, dan Nabi SAW telah menangis.
Faqala Allah, maka Allah telah berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad, pergilah kepada Muhammad, wa rabbuka a'lam, dalam keadaan Allah lebih mengetahui. Fas'alhu, maka wahai Jibril, tanyalah kepada Muhammad, ma yubkika, apakah yang menyebabkan kamu menangis. Maka Jibril telah datang kepada Nabi SAW. Fasa'alahu, dan bertanya kepada Nabi. Fa'akhbarahu Rasulullah, dan Nabi SAW telah memberitahu kepada Jibril bima qala, tentang apa yang baginda ucapkan. Wa huwa a'lam, dalam keadaan Allah lebih mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad. Fakul, katakanlah kepada Muhammad, inna sanurdika, sesungguhnya kami akan menjadikan kamu gembira, fi ummatika, berkenaan umatmu, wala nasu'uka, dan kami tidak akan membuatmu sedih. Wala nasu'uk, maksudnya kami tidak akan membuatmu sedih. Maka ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggembirakan Nabi, iaitu antaranya Allah kurniakan kepada Nabi SAW syafaat, dan Nabi boleh selamatkan setiap daripada umat baginda yang meninggal dunia dalam keadaan ada la ilaha illallah, walaupun tidak ada sebarang amalan baik, dan dalam keadaan mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca dahulu fawaidul hadis, baris yang kedua, 4, 7 daripada bawah. Kata Imam Nawawi, daripada hadis ini yang kita boleh belajar kamalu syafaqatin Nabi, betapa sayangnya Nabi SAW kepada umat ini. Yang kedua, wa'tinaihi bimasalihihim, bagaimana Nabi mengambil berat berkenaan tentang umat Nabi SAW. Dan kemudian yang ketiga yang kita belajar daripada hadis ini, istihbabu raf'il yadaini fi du'a, sunnah bila berdoa untuk kita mengangkat tangan. Sebab itu dalam doa ini disebut Nabi SAW berdoa dalam keadaan mengangkat tangan. Kemudian yang keempat, al-bisyarah al-azimah li hadhil ummah, satu kemuliaan besar, berita gembira yang besar untuk umat Nabi SAW ini, dan banyak lagi perkara-perkara yang lain. Kita mula masuk pada bab yang ke-77, yang mana pada bab ini Imam Muslim membawakan hadis-hadis yang menerangkan anna man mata 'alal kufr, seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, fahuwa finnar, maka tempatnya adalah neraka. Wala tanaluhu syafa'ah, dan tidak ada syafa'ah yang dia akan perolehi. Wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabin, dan tidak ada hubungan seseorang yang dekat kepada Allah yang boleh memberi dia sebarang manfaat. Maka tidak ada sebarang syafaat untuknya, dan kalaulah ada ahli keluarga dia yang dekat dengan Allah sekalipun, tidak boleh membantu dan menolongnya apabila seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. 347 baca. Maka daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, aina abi, beliau telah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aina abi, di manakah kedudukan ayahku? Maka ayah dia telah meninggal dunia. Maka Nabi SAW bersabda, finnar, ayahmu berada dalam neraka. Qal, berkata Anas bin Malik, falamma qaffa, apabila lelaki ini telah berlalu pergi, da'ahu, Nabi SAW panggil dia balik. Maka Nabi SAW bersabda, inna abi, perkataan abi ini ada dua makna. Maka sabda Nabi SAW, sesungguhnya ayahku. Dan sebahagian pada waktu itu menterjemahkan dengan pakcik, kerana menjadi kebiasaan masyarakat Arab, mereka memanggil pakcik dengan perkataan al-ab. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya ayahku ataupun pakcikku, wa abaka, dan ayah kamu, finnar, tempatnya di dalam neraka. Maka lihat kepada baris yang ketiga. Kata Imam, lihat baris yang pertama.
Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka hadis ini menjadi dalil bagi sebahagian orang anna man mata 'alal kufr, bahawa sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, fahuwa finnar, maka tempatnya adalah neraka. Yang kedua, wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabin, dan tidak boleh membantu dia sesiapa pun daripada kalangan ahli keluarganya, walaupun orang tersebut dekat dengan Allah. Yang ketiga, kata Imam Nawawi yang kita boleh belajar, anna man mata fil fitrah, daripada hadis ini menjadi dalil bagi sebahagian orang bahawa sesiapa yang meninggal dunia pada tempoh fitrah, iaitu tempoh sebelum Nabi SAW menjadi Rasul, daripada kalangan penyembah berhala masyarakat Arab, maka mereka pun dikira daripada kalangan ahli neraka. Yang keempat, walaysa hadza mu'akhadha qabla bulughi da'wah, maka ini tidak termasuk sebagai orang yang tidak terima dakwah. Fa inna haula, kerana mereka ini telah terima dakwah daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim yang masih diamalkan pada waktu itu. Kemudian antara perkara yang lain, kata Imam Nawawi, yang kita boleh belajar, bila Nabi bersabda, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku ataupun pakcikku dan ayahmu berada dalam neraka. Kata Imam Nawawi, huwa min husnil ushrah litasalliyah bil ishtiraki fil musibah. Daripada sini kita belajar sikap Nabi SAW yang sentiasa mengambil berat tentang perasaan orang lain. Maka Nabi SAW pada waktu itu nak menenangkannya, bukan sekadar ayah kamu, tetapi ayahku, dan sebahagian menterjemahkan pakcikku juga berada di dalam neraka. Kerana apabila manusia berkongsi musibah yang sama, maka musibah itu akan terasa ringan dan tidaklah rasa terbeban. Kemudian kita nak baca baris yang ketiga daripada bawah. Di sini kata para ulama rahimahullahu ta'ala, ada yang menterjemahkan sebagai ayah Nabi di dalam neraka. Ada juga yang menterjemahkan bahawa pakcik Nabi yang berada dalam neraka. Kata para ulama, qad mala kathirun minal mutaakhirin, telah mengambil pendapat majoriti daripada para ulama yang mutaakhirin, yang terkemudian, ila najatil walidain, bahawa kedua ibu dan ayah Nabi terselamat daripada siksaan api neraka. Kenapa? Antara sebabnya yang pertama, imma li'annahuma mata qabla bulughi da'wah, kerana mereka telah meninggal dunia sebelum tibanya kerasulan Nabi SAW. Dan orang-orang yang meninggal dunia sebelum kerasulan Nabi, maka mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana tidak ada Nabi pada waktu dan tempoh tersebut. Dan firman Allah sebagai dalil, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, dan kami tidak akan mengazab sesiapa sehinggalah kami utuskan Rasul sebagai pemberi ingatan. Yang kedua, وَإِمَّا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحْيَاهُمَا, menurut sebahagian riwayat, Allah telah menghidupkan mereka semula dan mereka telah beriman kepada Nabi SAW. Yang ketiga, wa imma li'annahuma yuti'ani Allah ta'ala, bahawa mereka adalah di antara orang-orang yang taat kepada Allah dan tidak menyembah akan berhala. Dan ataupun pada waktu itu taat kepada Allah, mereka ini adalah orang yang ketika mana hari kiamat bila diuji, mereka termasuk dalam golongan yang beriman. Itu juga ada pandangan para ulama. Yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fala'alla haula'i yuhmiluna hadzal hadis ala anna al-murada bil ab al-am Abu Talib. Maka para ulama pada waktu itu menterjemahkan maksud daripada al-ab yang ada dalam hadis ini adalah al-am, pakcik Nabi SAW Abu Talib. Wa itlaqu ismil ab, dan penggunaan perkataan al-ab untuk pakcik adalah perkara yang terlalu banyak diguna oleh masyarakat Arab. Maka ini adalah beberapa pandangan. Maka pada ulama mutaakhirin, kebanyakannya menyebut bahawa ayah dan ibu Nabi SAW tergolong di kalangan ahli syurga kerana mereka meninggal dunia sebelum kelahiran Nabi SAW. Riwayat yang ke-348, baca.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma nazalat, apabila telah turunnya ayat ini, surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-214, firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka kita kena faham, bila Nabi dapat wahyu 3 tahun pertama, Allah perintahkan Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka bila Nabi diperintahkan dakwah secara terbuka, maka ini adalah antara ayat yang awal yang menyuruh Nabi SAW berdakwah secara terbuka. Maka bila Allah suruh Nabi panggil keluarga mereka dan dakwah mereka, maka kata perawi, da'a Rasulullah, Nabi SAW telah memanggil orang Quraisy, fajtama'u, maka orang Quraisy telah berkumpul, fa'amma, maka Nabi telah berbicara kepada mereka secara umum. Nanti kita akan baca, maksudnya Nabi panggil kabilah demi kabilah, wa khassa, dan ada juga orang yang Nabi berbicara secara khusus, Nabi panggil nama mereka satu persatu. Maka Nabi berkata, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah dirimu daripada api neraka. Ya Bani Abdul Syams, wahai Banu Abdul Syams, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Ya Bani Hashim, maka Nabi bersabda, wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Maka ini contoh keluarga-keluarga yang Nabi panggil secara umum supaya mereka mengambil peringatan untuk selamatkan diri mereka daripada neraka. Sabda Nabi SAW lagi, ini secara khusus, contoh secara khusus. Ya Fatimah, wahai Fatimah, anqidhi nafsaki, selamatkanlah diri kamu minan nar, daripada neraka. Dan akhirnya Nabi bersabda, fa inni la amliku lakum, maka sesungguhnya aku tidak memiliki kekuatan sedikit pun, lakum, untuk menolak daripada kamu, minallahi syai'an, daripada Allah sesuatu kemurkaan ataupun sesuatu azab. Ghaira, kecuali annalakum rahimah, sesungguhnya kamu adalah keluargaku, sa'abulluha bibilaliha, yang mana aku akan terus menerus menyambung hubungan silaturrahim. Sa'abulluha bibilaliha, apakah maksudnya? Maka kita boleh lihat baris yang ke-6 daripada bawah, ataupun baris yang ke-4 daripada bawah. Maksudnya adalah, wa ma'nal hadis sa'asiluha, walaupun kamu tak beriman, aku akan tetap menjaga hubungan silaturrahim. Itu yang Nabi SAW maksudkan. Syabbahat, maka orang Arab telah mentashbihkan, memberikan persamaan orang yang memutuskan hubungan keluarga dengan kepanasan, dan orang yang menyambungkan hubungan keluarga dengan orang yang memadamkan kepanasan. Itulah perumpamaan yang masyarakat Arab berikan. Baca 503 sampai habis. Terus daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, lamma nazalat, apabila telah turunnya ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi terus amalkan. Bila datang je perintah Allah, suruh Nabi berdakwah secara terbuka, tidak lagi secara sembunyi. Maka Nabi SAW telah berdiri di mana? Di Bukit Safa. Maka dalam hadis ini adanya penambahan dekat manakah Nabi telah berdakwah secara terbuka dan Nabi panggil orang Quraisy dan juga pada waktu itu keluarga baginda. Maka kali pertama dakwah secara terbuka Nabi adalah di Bukit Safa. Maka Nabi bersabda, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah binti Abdul Muttalib adalah makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safiyah.
adalah makcik Nabi SAW. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Banu Abdul Muttalib, la amliku lakum, aku tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menahan daripada kamu, minallahi syai'a, daripada Allah sedikit azab pun. Saluni, mintalah daripada hartaku apa yang kamu minta, tetapi kalaulah Allah turunkan azab, maka aku tidak mampu untuk menolong dan mempertahankan kamu. 505, masih lagi tajuk yang lebih kurang sama. Terus. Nabi SAW telah bersabda, hadis riwayat Abu Hurairah, ketika mana turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, ayat 214 daripada surah Asy-Syu'ara, maka Nabi telah pada waktu itu memanggil, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum, belilah diri kamu, minallahi, daripada Allah. Bagaimanakah nak membeli diri kita daripada Allah? Dengan beriman kepada Allah, mentaati Allah. La aghni ankum, aku tidak dapat melindungi daripada kamu, minallahi syai'an, daripada azab Allah sedikit pun. Sabda Nabi lagi, wahai Bani Abdul Muttalib, la ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak memiliki kekuatan sedikit pun daripada azab Allah untuk mempertahankan kamu. Ya Abbas, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan kamu daripada azab Allah sedikit pun. Dan begitulah juga Nabi panggil berkenaan tentang Safiyah dan Fatimah. Baca, ya Safiyah tu ammat Rasulillah, makcik Nabi. Terus. Maka Nabi berkata kepada Fatimah, salini ma syi'ti, mintalah daripadaku apa yang kamu nak. Namun kena ingat, aku tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk mempertahankan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. 506 terus. Terus riwayat 507, riwayat tadi lebih kurang sama. Terus. Maka daripada Qabisah bin Mukharik dan Zuhair bin Amr radhiyallahu taala anhum, beliau berkata, lamma nazalat, apabila telah turunnya ayat yang sama, iaitu wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka dalam riwayat ini diceritakan kepada kita, sebelum Nabi mengucapkan hadis-hadis yang kita baca tadi, Nabi telah bagi perumpamaan dahulu, supaya pada waktu itu orang Quraisy boleh memahami kerisauan Nabi, dan pada waktu itu tidak mendustakan Nabi SAW. Maka bila turunnya ayat ini, Nabi SAW telah pergi ila radmatin, kepada satu batu besar. Radmah maksudnya adalah batu besar. Min jabalin, daripada sebuah bukit. Dalam hadis ni tak ada, tapi dalam hadis yang kita baca sebelum ini, bukit ini adalah bukit Safa yang terletak bersebelahan dengan Baitullah. Fa'ala, maka Nabi telah menaiki a'la, bahagian bukit yang tertinggi, hajarah, pada batu yang terdapat di situ. Summa nada, kemudian Nabi SAW telah menyeru, wahai Banu Abdi Manaf, sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kamu. Kemudian Nabi bersabda, Nabi memberi contoh, memberi perumpamaan. Sabda Nabi, innama masali, sesungguhnya perumpamaan daku dan perumpamaan kamu, kamathali rajulin, adalah seperti seorang lelaki, ra'al aduwa, yang dia telah nampak musuh, fantalaqa, maka dia pun berlari, yarba'u, ingin untuk menyelamatkan ahlahu, keluarga dia. Namun
Fakhashiya an yasbiquh, dia takut pada waktu itu musuh dia akan berjaya mendahuluinya dan sampai kepada keluarga dia dan bunuh keluarga dia. Maka sambil dia berlari, faja'ala yahtif, maka dia akan memanggil dan menjerit, ya sabahah, wahai sabahah. Maka perkataan ya sabahah adalah sinonim bagi masyarakat Arab untuk seseorang yang ingin memberi amaran kepada keluarga dia bahawa musuh telah datang. Sebab itu bila Nabi menyerang orang-orang Yahudi Khaybar secara mengejut, maka mereka pun sebagai amaran kepada keluarga mereka, mereka menjerit ya sabahah. Ya sabahah adalah salah satu panggilan, seruan, tanda masyarakat Arab bila ada musuh telah hampir dan dekat, maka sebagai amaran mereka akan sebut ya sabahah. Sebab itu kita boleh lihat pada baris yang daripada bawah 2, 4, 6, 9. Maka kata Imam Nawawi, ya sabahah kalimatun ya'tadunaha, satu perkataan yang orang Arab telah biasa gunakan inda wuku'i amrin azim, bila berlaku sesuatu peristiwa yang besar. Maka mereka akan mengucapkan ya sabahah untuk mengumpulkan keluarga dan mempersediakan keluarga mereka untuk sesuatu peristiwa yang besar. Terus Terus 509. Maka dalam hadis ini nak menerangkan kepada kita bila Nabi dah berdakwah, dah sampaikan apa yang baginda sampaikan untuk dakwah terbuka kali yang pertama, untuk dakwah Nabi yang terbuka yang kali pertama. Dan pada waktu itu yang menjadi penentang dakwah Nabi secara terbuka buat kali pertama tidak lain adalah keluarga Nabi SAW sendiri, iaitu Abu Lahab. Memberi pengajaran kepada kita bahawa kadangkala penentangan datang daripada keluarga sendiri, daripada dalaman sendiri. Maka daripada sini kita nampak ujian yang menimpa Nabi SAW. Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, lamma nazalat hadhihi al-ayah, apabila telah turunnya ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka apakah yang dimaksudkan dengan ashiratakal aqrabin? Warahtak minhumul mukhlasin, iaitu keluarga daripada kalangan mereka yang betul-betul pada waktu itu keluarga kamu sepenuhnya, bukannya orang luar, bukannya pada waktu itu keluarga angkat. Maka perkataan warahtaka minhumul mukhlasin sebenarnya adalah sebahagian daripada ayat Al-Quran sebelum ianya menjadi mansukhut tilawah, telah dikeluarkan daripada bacaan Al-Quran. Maka boleh lihat baris yang kedua, 4, 6, 7 daripada bawah, kata Imam Nawawi, kana Qur'anan unzil, kana Qur'anan unzal, bahawa bahagian tersebut asalnya adalah Al-Quran yang pernah diturunkan. Summa nusikhat, kemudian seperti sebahagian ayat yang lain, ianya tidak lagi dibaca dan dikeluarkan daripada bacaan Al-Quran. Walam taqa' hadhihi ziyadah, dan tidak ada penambahan ini pada hadis-hadis riwayat Bukhari. Terus baca kharaja. Maka Nabi SAW telah keluar daripada rumah baginda sehingga baginda telah mendaki bukit Safa. Fahatama, maka Nabi telah menjerit, telah menyeru, ya sabahah, yang mana ini adalah panggilan untuk mengumpulkan keluarga, mengumpulkan masyarakat Mekah dan juga pada waktu itu penduduk setempat. Maka semua penduduk Mekah telah berkumpul. Maka mereka berkata, man hadzal ladzi yatif, siapakah suara yang telah berteriak ini? Maka mereka berkata, ini suara Muhammad. Fajtama'u ilaih, maka mereka semua telah berkumpul di sisi Nabi SAW di bukit Safa. Maka Nabi bersabda, wahai bani fulan, wahai bani fulan, wahai bani Abdi Manaf, wahai bani Abdul Muttalib. Fajtama'u, maka semua penduduk Mekah telah berkumpul kepada baginda. Maka Nabi bersabda, ara'aitukum, apakah pandangan kamu,
lau akhbartukum, kalaulah aku khabarkan kepada kamu, anna khailan, bahawa ada satu pasukan tentera berkuda, takhruju, yang akan keluar, bisafi hadzal jabal, daripada bawah bukit ini. Maksudnya kalaulah aku cakap kepada kamu, tak jauh belakang bukit ini dah ada pasukan tentera berkuda nak bunuh kamu. Akuntum musaddiqiyah, adakah kamu akan benarkan aku walaupun kamu tak nampak pun tentera itu? Adakah kamu akan benarkan aku walaupun pada waktu itu tak ada bukti yang aku sampaikan? Maka semua penduduk Mekah menjawab, ma jarrabna alayka kadhiba, kami tidak pernah mendapati kamu berdusta wahai Muhammad. Maka bila Nabi dah dapat jaminan daripada orang Quraisy yang mereka takkan mendustakan Nabi, maka Nabi pun bersabda, fa inni nadhirul lakum, maka sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kamu berkenaan tentang azab yang bakal tiba, iaitu azab hari akhirat. Maka terus Abu Lahab, pakcik Nabi, bangun. Dia pun menghina Nabi dengan berkata, tabballaka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Ama jama'tana, adakah kamu mengumpulkan kami kecuali tidak, adakah tidak kamu mengumpulkan kami kecuali hanya untuk ini? Kemudian pada waktu itu dia pun bangun dan pergi. Orang Quraisy lain tak tahu nak jawab apa, tetapi Abu Lahab yang menjadi orang yang pertama mendustakan Nabi SAW secara terbuka. Maka turunlah surah ini, tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, Abi Lahab watab, dan celakalah ia. Kaza qara'al A'mash, begitulah cara A'mash membaca dengan ada penambahan waqad. Sampailah ke akhir surah. 510 baca. Baca sampai habis, lebih kurang sama. Maka bila kita baca tentang dakwah Nabi SAW kepada keluarga, soalan yang biasa kita ada, adakah pertolongan yang Abu Talib berikan kepada Nabi selama beberapa tahun, adakah pertolongan tersebut membantunya untuk mendapat keringanan azab? Sebab para ulama sepakat menyebut bahawa, majoriti para ulama menyebut bahawa Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, dan Abu Talib adalah seorang yang pada waktu itu mendapat azab yang paling ringan di dalam neraka. 511 terus. Abbas radhiyallahu anhu, pakcik Nabi, pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, hal nafa'ta, adakah kamu dapat memberi manfaat, kebaikan kepada Abu Talib dengan sesuatu? Fa innahu kana yahutuka, sesungguhnya Abu Talib telah mempertahankan kamu, wa yaghdabu laka, dan marah kepada musuh demi kamu. Maka Nabi SAW menjawab, na'am, bahkan Abu Talib berada fi dahdahim min nar, pada bahagian api neraka yang paling cetek, yang paling rendah. Walaula, dan kalaulah tidak kerana aku, sabda Nabi, adalah Abu Talib akan berada pada tingkatan neraka yang paling bawah. 512, masih lagi riwayat yang lebih kurang sama tentang siksaan yang paling ringan adalah ada pada Abu Talib. Terus. Maka Abbas pernah berkata, aku telah bertanya, wahai utusan Allah, sesungguhnya Abu Talib kana yahutuka, adalah seorang yang telah mempertahankan kamu, wa yansuruka, menolong kamu, wa yaghdabu laka, dan marah kepada musuh, laka, demi kamu. Fahal nafa'ahu dhalik, maka adakah pengorbanan dia ada memberi apa-apa manfaat kepadanya? Maka Nabi bersabda, na'am, bahkan wajadtuhu, aku telah mendapati Abu Talib fi ghamaratin minan nar, berada pada api yang menyala-nyala. Fa akhrajtuhu, maka aku telah keluarkan Abu Talib daripadanya, ila dahdah,
kepada bahagian api neraka yang paling cetek, yang paling sedikit, iaitu sampai kepada buku lali sahaja. Terus baca sampai habis riwayat berikut 513. وبه إليه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر إنه عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه الشفاعة. Maka Nabi SAW telah disebutkan di sisi baginda pakcik Nabi Abu Talib yang banyak tolong Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, la'allahu tanfa'uhu, apa pasti akan memberi manfaat kepadanya syafaatku pada hari kiamat. Maka apakah syafaat pertolongan yang Nabi boleh berikan kepada Abu Talib? Fayuj'alu, maka akan dijadikan Abu Talib fi dahdahin, pada bahagian yang paling rendah, pada bahagian yang paling cetek, minan nar, daripada api neraka. Yang mana kadar manakah api neraka yang paling cetek tersebut? Ya belughu ka'bai, hanya akan sampai pada buku lalinya sahaja. Namun itu pun yaghli minhu dimaruh, akan menjadikan otaknya menggelegak. 515 terus. Maka daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, inna adna ahlin nar, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azab, yanta'ilu bina'lain, akan memakai dua selipar, dua sandal yang diperbuat daripada api. Yang mana ini adalah azab yang diberikan kepada Abu Talib pakcik Nabi. Itu pun apakah kesan dia? Yaghli dimaru, akan menggelegak otaknya disebabkan kepanasan daripada api yang terdapat pada sandal, pada selipar tersebut. 516 terus. Lebih kurang sama, baca sampai habis. Okey, terus 517. Kata Abu Isa, aku telah mendengar sahabat Nabi Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkhutbah, wa huwa yaqul, dan pada waktu itu beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya azab yang paling ringan untuk penghuni neraka pada hari kiamat, la rajulun, adalah seorang lelaki, yudha'u, diletakkan, fi akhmasi qadamai, pada lengkungan kedua tapak kakinya, jamratan, pada waktu itu dua bara, satu bara pada setiap tapak kaki. Itu je azab dia. Tapi kesan dia adalah yaghli minhuma dimaruh, menjadi menggelegak daripada sebab bara tersebut otaknya. Maka ini adalah azab yang ringan. Tapi dalam hadis berikut kita akan belajar, orang yang paling ringan azab pun dia akan rasa seolah-olah dialah yang paling berat azab. Terus 518. Maka dalam hadis ini, sebentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam hadis ini nak menerangkan bahawa tidak ada ahli neraka akan merasa azab dia ringan. Sebab kalau dia rasa azab dia ringan, maka pada waktu itu dia tidak akan rasa siksaan.
Tapi setiap ahli neraka, walaupun orang yang paling ringan azab, dia akan rasa azab dia lah yang paling berat, yang paling teruk, yang paling dahsyat. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya paling ringan azab penghuni neraka, man lahu na'lan, seseorang yang baginya dua sandal, selipar, wasyirakan, dan juga pada waktu itu dua tali daripada neraka. Yaghli minhuma, dengan sebab itu menggelegak otaknya sebagaimana menggelegaknya periuk ketika mana dibakar. Ma yara, tidaklah dia merasakan bahawa ada seorang pun yang lebih teruk azab daripadanya. Wa innahu, walhal, dalam keadaan sesungguhnya azabnya lah yang paling ringan. Bab yang ke-79, bahawa orang yang meninggal dunia dalam keadaan tak beriman, la yanfa'uhu amal, tidak ada amalan baik yang boleh memberi manfaat kepadanya, sebab Allah balas semuanya dekat dunia. 519 terus. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن شعبه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya tentang Abdullah bin Jud'an. Lihat pada baris yang ketiga daripada bawah, siapakah Abdullah bin Jud'an? Kathirul it'am, seorang yang sangat suka memberi makan. Wa kana ittakhadha lidhifan jufnah, beliau akan masak pada waktu itu berperiuk-periuk untuk memberi makan kepada orang. Wa kana min Bani Tamim, dan beliau daripada keluarga yang sama dengan Abu Bakar dan Aisyah, iaitu daripada Banu Tamim. Kana fil jahiliyah, beliau adalah seorang yang pada zaman jahiliyah yasilur rahim, suka untuk menyambung hubungan keluarga. Wa yut'imul miskin, memberi makan orang miskin. Maka Aisyah bertanya, adakah itu menolongnya wahai Rasulullah? Maka Nabi bersabda, la yanfa'uh, tidak akan menolongnya, kerana sesungguhnya dia tidak pernah berkata satu hari pun, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku yaumaddin, pada hari pembalasan. Bab yang ke-80 berkenaan tentang pentingnya menjaga hubungan dengan orang beriman, mualah, menjaga hubungan dengan orang beriman, wa muqata'ah, dan memutuskan hubungan dengan selain orang beriman, dan berlepas diri daripada amal perbuatan mereka. 520 terus. Nabi SAW telah bersabda dengan suara yang kuat, ghaira sirin, tanpa berbisik. Sabda Nabi, ala, ketahuilah, sesungguhnya keluarga ayahku, iaitu orang yang tertentu, fulana. Siapakah orang tersebut? Maka lihat pada baris yang ketiga, orang tersebut adalah Hakam bin Abil As. Maka Nabi berkata, sesungguhnya Hakam bin Abil As, laisu li bi awliya, dia bukanlah teman rapatku. Inna waliyi, sesungguhnya teman rapatku adalah Allah dan orang-orang beriman yang salih. Kita akan sambung bab yang ke-81 pada jam 9 suku insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah.